Sunat ab'ad dan hayat. Sunat ab'ad dan hayat. Perhati dan baca. Kenapakah kamu tidak solat subuh pagi tadi, Luqman? Maaf Ustaz, saya tidak hafaz doa kunut. Luqman, perlu solat subuh kerana solat itu wajib dilaksanakan. Doa kunut tidak wajib, hanya sunat ab'ad. Apakah ciri-ciri solat yang sempurna? Baik, perkara sunat dalam solat ada dua, iaitu sunat ab'ad dan yang kedua sunat hayat. Sunat ab'ad ialah amalan sunat yang amat dituntut jika ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi. Contoh, membaca doa kunut. Manakala sunat hayat ialah amalan sunat yang dituntut jika ditinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Contoh, membaca doa iftitah. Inilah perbezaan antara sunat ab'ad dengan sunat hayat. Baca dan ingat. Sunat ab'ad. 1. Duduk dan membaca tahiyat awal. 2. Membaca salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat awal. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, membaca salawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Wa ala ali Muhammad. Yang keempat, membaca doa kunut pada solat subuh. Yang kelima, berdiri semasa membaca. Berdiri semasa membaca doa kunut. Yang keenam, bersolawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa kunut. Sunat hayat daripada segi perbuatan. Yang pertama, mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, i'tidal dan bangun selepas tahiyat awal. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Yang keempat, duduk iftirash dan duduk tawarruk. Yang kelima, meletakkan kedua-dua tangan di atas peha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Dan yang keenam, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Manakala sunat hayat dari segi bacaan, 1. Melafazkan takbiratul intiqalat, iaitu yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat. Yang kedua, membaca isti'azah sebelum membaca Al-Fatihah dan menyebut amin selepas Al-Fatihah. Itu isti'azah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca surah selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Yang kelima, menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua ketika solat subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat. Yang keenam, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Yang ketujuh, membaca Sami'allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd ketika bangun daripada rukuk. Yang ke-8, membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Yang ke-9, membaca salawat Ibrahimiyah. Dan yang ke-10, memberi salam. Yang ke-2, menyempurnakan solat dengan amalan sunat. Apakah itu takbiratul intiqalat? Iaitu takbir yang dilakukan ketika perpindahan daripada satu rukun solat kepada satu rukun solat yang lain. Baiklah,
baca dan lakukan. Satu, sujud sahwi. Bacaan dia ialah subhana man la yanamu wa la yashu, yang bermaksud maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Yang pertama, duduk iftirash, membaca tahiyat akhir. Kemudian sujud. Sebelum memberi salam, kita sujud dengan bacaan subhana man la yanamu wa la yashu. Dan yang ketiga, duduk iftirash antara dua sujud. Dan kemudian sujud kali yang kedua dengan membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Dan kemudian duduk tawarruk dan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dia tata cara sujud sahwi. Rumusan. Solat yang sempurna akan menjamin ibadah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.